Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara banyak-banyak berita yang menggemparkan ramai orang, selain daripada himpunan Turun Anwar, antara berita yang menjadi cerita ramai orang lah baru-baru ini adalah berkaitan dengan rompakan yang berlaku di dalam kediaman cucu Tun Mahathir. Dalam artikel berita yang kita dengar sebelum ini, perompakan yang melibatkan kerugian sebanyak Rm1,8 juta yang melibatkan nama cucu Tun Mahathir, kehilangan barang kemas. Nah, saudara-saudara, cucu perempuan Tun Mahathir Mohamad kerugian kira-kira 1,8 juta ringgit Malaysia selepas kediamannya yang terletak di Bukit Ledang diceroboh oleh individu yang belum dikenal pasti. Pemangku Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Muhammad Usuf Jan mengesahkan barang kemas yang hilang itu disimpan dalam bilik mangsa yang berusia 29 tahun. 29 tahun sudah ada barang kemas yang bernilai Rm1,8 juta. Oke, sebelum kita teruskan kepada isu ini, saya nak perkenalkan kepada Anda, ini adalah produk terapi imun. Produk ini adalah untuk mendidik, meningkatkan, menyeimbangkan sistem imun badan, sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kenapa sistem imun badan perlu seimbang? Sebab kalau sistem imun badan terlalu kuat pun tak boleh, terlalu lemah pun tak boleh. Nah, jadi sebab itu banyak penyakit yang kita biasa dengar, yang melibatkan penyakit kulit dan juga SLE. Jadi itu salah satu sebab imun badan tidak seimbang. Jadi dengan pengambilan terapi imun ini boleh menyeimbangkan sistem imun badan, mendidik dan meningkatkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit termasuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda berminat dengan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor tertera. Jangan risau, produk ini selamat, halal, semula jadi, diluluskan KKM, diluluskan hospital. Mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah selepas ini, selepas rumah cucu Tun Mahathir dipecah masuk, adakah mungkin orang-orang kaya seperti Mahathir perlu lebih berhati-hati selepas ini? Takut pula nanti Mahathir pula jadi mangsa. Kalau dengan ada barang kemas yang bernilai 1,8 juta, bukankah kawalan rumah itu sepatutnya lebih rapi, lebih selamat? Perlu ada pengawal. Tapi kenapa Rm1,8 juta itu boleh dipecah masuk? Kejadian kecurian itu dimaklumkan pembantu rumah Filipina yang memberitahu. Kunci mangga pintu pagar bahagian belakang kediamannya telah dipotong dan bilik tidur pengadu telah dimasuki pencuri. Pengadu membuat pemeriksaan lanjut mendapati barang kemas berjenamah mewah milik pengadu dianggarkan sebanyak 1,8 juta telah lesap. Pihak forensik IPKKL bersama 5 pegawai dan anggota telah tiba di lokasi kejadian dan hasil ujian dusting di dalam bilik tidur berjaya menimbulkan 3 cap jari. Jadi berapa kaya baru cucu Mahathir pun sudah ada barang kemas yang sedemikian harganya, makin pula Mahathir, makin pula keluarga-keluarga Mahathir yang lain. Jadi mungkin kita berharap supaya selepas ini tidak ada lagi kejadian pecah masuk. Nanti takut pula kalau benarlah apa yang dikatakan sebelum ini, kalau memanglah Mahathir ini pencuri, kalau benar Mahathir ini mencuri berbilion berjuta duit rakyat semasa menjadi PM, kalau benar, mungkinkah duit yang dicuri itu bakal dicuri lagi oleh pencuri? Nah, itu hanya pertanyaan lah. Saya rasa saya tidak cakap Mahathir pencuri. Saya juga tidak mengiyakan perkara itu. Tapi semua ini menjadi pertanyaan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri
baru-baru ini telah menumpaskan setiap kata-kata jahat daripada musuh Anwar, yang kata Anwar ini tak layak jadi PM, Anwar ini patut turun. Sekiranya kita fikir secara logik, patutkah Anwar turun sedangkan Anwar menjadi salah satu pemimpin yang memainkan peranan besar berkaitan dengan hubungan antara negara jiran Thailand dan Kamboja? Anwar memainkan peranan yang penting, yang kita boleh kata Anwar menjadi orang tengah yang mendamaikan dua negara ini. Tiba-tiba daripada kepimpinan pembangkang melalui parti PAS yang memalukan negara. Dan ada yang kata perbuatan daripada pemimpin PAS itu menyimpang dari tuntutan Islam. Karikatur monyet, kambing dan biri-biri, PAS memalukan negara, menyimpang dari tuntutan Islam. Bahkan pemimpin PAS tersebut diarah untuk memohon maaf secara terbuka kepada rakyat Thailand dan Kamboja. Oke, sebelum saya teruskan, saya nak perkenalkan kepada Anda. Ini adalah produk TF, terapi imun. Produk ini adalah produk saintis. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi. Produk ini diluluskan KKM. Ini adalah terapi imun sesuai untuk semua jenis penyakit. Mendidik, menyeimbangkan, dan meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 400%, sehingga mampu bijak melawan pelbagai jenis penyakit. Penyakit kulit, penyakit melibatkan jantung, hati, perut, dan macam-macam lagi, termasuk juga penyakit 3 serangkai. Sekiranya Anda berminat dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Ahli Parlimen PAS yang satu ini telah menarik perhatian ramai orang. Ada yang mengecam Ahmad Fadli Syari, ada yang mahu Ahmad Fadli Syari dikenakan tindakan undang-undang, mungkin ada yang mahu Ahmad Fadli Syari dipecat, digantung, ataupun jangan lagi mengikuti politik. Kalau boleh blacklist. Mungkin ada yang berpandangan begitu. Ahli Parlimen PAS Ahmad Fadli Syari digesa memohon maaf secara terbuka kepada rakyat Thailand dan Kamboja susulan kenyataan beliau yang disifatkan sebagai gopo, tidak beradab dan mencemarkan nama baik negara. Kalau dah mencemarkan nama baik negara, apakah hukuman yang patut diterima oleh beliau? Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim menyifatkan pembangkang lebih rela melihat kegagalan daripada mengiktiraf kejayaan gencatan senjata Thailand Kamboja yang membanggakan negara. Beliau berkata, kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari mempersenda mesyuarat khas dipengerusikan PM sebagai politik sempit yang perlu ditolak. Kita tidak boleh benarkan suara-suara sumbang ini terus menjadi liability kepada nama baik negara. Tindakan mereka jelas tidak patriotik dan memalukan negara. Tuntutan Islam yang sepatutnya meraihkan pendamaian disanggah dengan kebencian politik yang membuak. Ini jauh menyimpang dari ajaran dan tuntutan Islam, katanya menerusi hantaran di laman X rasminya. Nah, sebelum ini, kenyataan ataupun caption daripada media sosial Fadli Syari dengan gambar ataupun bentuk kartun, ada gambar monyet, kambing dan juga kambing biri-biri. Kambing dan biri-biri seeloknya tidak perlu kepada monyet untuk menjadi orang tengah dalam kes berebut pisang. Ini adalah kenyataan daripada Fadli Syari. Anda rasa apa yang sepatutnya tindakan yang diterima oleh Fadli Syari? Apa pandangan Anda?